Tapi kalau dia kata, tuan-tuan sila bangun untuk menghormati lagu negaraku, bangun tak? Kena bangun tak? Bangunlah. Itu penghormatan kenegaraan. Tapi macam mana jika orang bangun menghormati orang datang? Orang mai, semua pakai bangkit hormat. Macam mana? Ulama-ulama bahas tentang orang bangkit hormat orang. Kerana ada hadis macam Nabi tak bagi. Ada hadis macam Nabi bagi. Yang ni dia panggil dalam ilmu hadis ni, bila dia berlaku tanaqud, dia panggil muskilul hadis atau ikhtilaful hadis. Hadis tu bercanggahan. Bukan dia bercanggah kerana Nabi cakap bercanggah, kerana kita mungkin tak faham apa yang sebenarnya Nabi cakap pada zaman tu. Ni macam adik-adik kita ni nak pergi faham. Kita tengok mak kita kata jangan main handphone. Lepas tu ada pula hari dia kata tak apalah, nak ambil handphone, tengok handphone dulu. Kita kata apa ni, hari tu tak bagi, ni kata bagi pula. Tapi kalau kita kaji, mungkin masa dia tak bagi tu mungkin masa dekat peperiksaan ke, solat ke, ada kerja ke. Masa yang dia bagi tu mungkin masa yang sesuai. Tapi kita yang kemudian kalau kita ambil perkataan tu saja, mungkin kita tak faham. Hadis-hadis Nabi SAW, misalnya dalam bab ini Nabi SAW kata, man ahabba an yatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang suka untuk orang bangkit hormat dia, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Boleh tak? Artinya siapa yang suka bila dia datang majlis orang bangkit hormat dia, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Satu hadis. Hadis yang lain, sahabat Nabi sendiri memang wa kana idza jaa la yaqumu lahu lima ya'maluna min karahatihi lidzalika. Nabi itu apabila dia datang, sahabat tak bangkit buat penghormatan kat dia, kerana mereka tahu bahawasanya baginda tak suka. Tapi ada hadis ketika Nabi melantik Sa'ad bin Mu'az untuk menguruskan menjadi ketua pemutus bagi Yahudi Bani Quraidah. Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Abu Daud, qumu ila sayyidikum, bangkit sambut tuan kamu, ketua kamu. Jadi boleh pula. Jadi para ulama membahaskan hadis ni. Kalau kata mereka, pendapat berbagai pendapat, tapi saya simpulkan, saya ambil pendapat ini, iaitu kalau dia tu sendiri suka orang hormat dia, kalau orang tak bangun dia datang, dia marah. Tanda apa tu? Tanda takabur. Yani fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi kalau dia tu memang orang hormat dia kerana kedudukan dia, bukan dia paksa, bukanlah kerana dia suka, tapi misalnya pemimpin, dia datang orang bangun hormat, bukan kerana masalah dia suruh orang hormat, tapi bagi menunjukkan kuasa dia, supaya orang menghormati kuasa dan taat kepada pihak yang berkuasa. Dalam hal yang seperti itu tidak mengapa. Kerana agama dia anti kepada takabur. Tapi kalau satu orang syekh, dia ustaz, maulana ke, habib ke, apa lagi, ustaz ke, macam-macam sekarang ni, tuan guru ke,
Cium tangan, cium. Kalau tak cium marah. Salam tak cium tangan dia marah. Dia termasuk dalam hadis ni. Na'udzubillah. Iaitu falyatabawa maq'adahu minan nar. Pasal dia nak benda tu di atas kesombongan dia. Siap tempat duduk dalam neraka. Tapi kalau itu bukan kesombongan, anak-anak murid dia memang setelah semula jadi hormat dia. Dia pun tak kisah, cium pun tak apa, tak cium tangan pun tak apa, tak bangkit pun tak apa. Tapi orang respect daripada button of their heart, daripada diri mereka sendiri, memang hormat dia, tak ada masalah. Tak ada masalah.